TV KPM. Putri Lembaga Islam Riang Gembira, tetap taat kepada Allah dan Raja, berkorban untuk agama dan negara, dunia akhirat mendapat bahagia. Betul ke ni? Kena hafal ni lagu pergerakan Putri Islam ni. Kejap lagi cikgu nak sampai. Kawan-kawan dah sedia ke? Kawan-kawan kat rumah dah sedia ke? Hai. Kalau nak tahu siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita untuk kurikulum Badan Beruniform Putri Islam, jom kita kenal siapa beliau. Putri Lembaga Islam Riang Gembira. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot kurikulum Badan Beruniform. Hari ini Badan Beruniform kita Pergerakan Putri Islam. Macam mana murid-murid? Ada yang dah hafal lagu tak? Nisa masih lagi dalam proses menghafal lagu Pergerakan Putri Islam. Untuk bercakap dengan lebih lanjut tentang Pergerakan Putri Islam hari ini, jom kita nak persilakan cikgu kita, Cikgu Engku Asila Azni. Selamat datang cikgu. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami cikgu. Ada murid-murid di luar sana yang nak berkenalan dengan cikgu. Silakan cikgu. Assalamualaikum. Saya Cikgu Engku Asila Azni binti Engku Abdul Rahman daripada SMK Paya Kemunting, Jitra. Panggil Cikgu Engku sahaja. Baik, Cikgu Engku. Hari ini banyak yang saya nak tanyakan berkenaan dengan Pergerakan Putri Islam. Mungkin ramai murid-murid yang tidak menyertai pergerakan ini tetapi nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan Pergerakan Putri Islam. Saya pun tak nak buang masa, saya nak tanya Cikgu Engku, bagaimana sejarah ataupun bagaimana wujudnya Pergerakan Putri Islam di negara Malaysia itu sendiri? Okey, baiklah murid-murid, sekarang ni cikgu terangkan Pergerakan Puteri Islam diilhamkan oleh Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia dan diasaskan oleh Yang Amat Mulia Tengku Puan Besar Raja Permaisuri Agong yang pertama, Tengku Kursiah, pada tahun 60-an. Dan seterusnya pada waktu itu sasaran dan aktiviti hanyalah kepada golongan dewasa dan aktivitinya hanya khidmat masyarakat, gotong royong dan kerohanian sahaja. Jadi setelah situ pihak lembaga berhasrat menubuhkan PPIM dengan tujuan membimbing anak-anak muda untuk ataupun remaja Islam untuk menjadi seorang yang berilmu dan juga maju. Dan pada tahun 1969 Jawatankuasa khas dalam Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia telah diwujudkan untuk menggerakkan PPIM. Nama asalnya ialah Putri Lembaga. Ia dipengerusi oleh Yang Amat Berbahagia Tuh Puan Nur Ashikin Ismail dan Setiausaha Kehormatnya adalah Yang Berbahagia Datuk Lili Majid. Okey, dan seterusnya pada 6 Mei 1980 PPIM diterima sebagai pasukan beruniform di peringkat sekolah menengah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Surat Kebenaran Rasmi KPBS 8786-32/B32 dan masih di bawah naungan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia. Dan pada 17 Jun 1981 Pergerakan Puteri Islam Malaysia telah dilancarkan dengan rasminya oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong ke-6. Almarhumah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ajah Abzan, almarhum Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad Rahimahullah. Baik, itu antara sedikit latar belakang lah mengenai kewujudan ataupun bermulanya Pergerakan Puteri Islam di Malaysia. Macam mana dengan matlamat ataupun objektif Pergerakan Puteri Islam Malaysia ni?
Matlamat PPIM atau Pergerakan Puteri Islam Malaysia iaitu untuk menseimbangkan antara perkembangan intelektual, sosial, fizikal dan spiritual puteri melalui penyemaian, penyuburan dan pengukuhan nilai-nilai pendidikan. Dan yang kedua, mengukuhkan hubungan silaturahim di kalangan puteri. Seterusnya, ketiga, meningkatkan minat puteri di dalam aktiviti kurikulum sekolah. Keempat, meningkatkan disiplin diri puteri. Kelima, menggalakkan persekitaran sekolah yang terbuka dan menyeronokkan. Dan yang seterusnya iaitu meningkatkan kerjasama dan sumbangan antara sekolah dengan ibu bapa dan khasnya masyarakat setempat. Saya nak tanya, maaf cikgu, engkau sendiri dah terlibat dengan Pergerakan Puteri Islam Malaysia ni berapa lama cikgu? Okey, dah terlibat selama 28 tahun. Sebagai guru pemimpin. Dan sekarang ni masih lagi sebagai guru pemimpin. Antara aktiviti yang pernah dilakukan di sekolah? Dia banyak aktiviti yang kita boleh lakukan. Contohnya perkhemahan di peringkat sekolah, kita ada buat perkhemahan. Dan kemudian kita ada aktiviti waktu koko, dan waktu koko ni dia boleh buat kemahiran, dia boleh buat kerohanian. Dan kita kadang-kadang tu buat pertandingan di dalam sekolah sendiri, iaitu pertandingan craft tangan lah. Dan kemudian untuk aktiviti mingguan kita ada buat belajar jahitan, belajar masakan dan pelbagai lagi. Maknanya cikgu, Pergerakan Puteri Islam ni bukanlah aktiviti kerohanian semata-mata, betul tak? Betul. Banyak lagi sebenarnya yang boleh dilaksanakan. Peringkat tertinggi sebagai seorang guru pembimbing selama 28 tahun ni cikgu. Cikgu pernah bawa murid-murid cikgu. Yang paling tinggi iaitu Puteri Sulung Cemerlang. Puteri Sulung Cemerlang. Puteri Sulung Cemerlang itulah pangkat yang bukan tertinggi lah, tapi itu je. Dan pencapaiannya banyaklah. Di peringkat perkhemahan, di peringkat negeri kebangsaan, kita bawa pertandingan-pertandingan. Baiklah, sebenarnya mungkin ada yang merasakan Puteri Islam ni aktivitinya kerohanian semata-mata. Sekarang kita dah tahu banyak aktiviti yang dijalankan, dan saya yakin Pergerakan Puteri Islam di sekolah-sekolah pun ada hantar wakil sekolah dan wakil negeri mungkin. Peringkat tertinggi yang pernah dihantar oleh cikgu? Peringkat kebangsaan. Tetapi Puteri Islam ada peringkat antarabangsa. Cuma sekolah cikgu tak masuk lah. Kita ada peringkat kebangsaan puteri-puteri ke Aceh dan juga puteri ke Korea. Ke Korea. Wah, ini sesuatu yang sangat-sangat orang kata memberangsangkanlah, sebab mungkin ada sedikit orang kata ketidakpastian dalam kalangan murid-murid. Sebab saya sendiri pun saya ingatkan masuk Puteri Islam ni nanti kurang aktiviti, tapi sebenarnya banyak kan cikgu? Ya, banyak sangat aktiviti dalam Puteri Islam. Macam sekolah cikgu sendiri, apa aktiviti yang paling terkini? Yang paling terkini kita buat pertandingan, bukan pertandingan lah, kita masak bubur Ashura. Kita buat berkumpulan lah, aktiviti bersama-sama. Okey. Saya nak tanya sedikit falsafah tentang Pergerakan Puteri Islam ni cikgu. Pergerakan Puteri Islam ni sendiri, apa falsafah yang dipegang oleh mereka? Okey, oleh kerana badan Puteri Islam ada satu badan unit uniform yang bergerak di peringkat kebangsaan, negeri, daerah, sekolah, institut perguruan, institut pendidikan tinggi, dan kemudian aktiviti yang dijalankan adalah sebagai aktiviti co-curriculum di peringkat sekolah. Jadi tujuan atau falsafah Pergerakan Puteri Islam Malaysia adalah bertujuan membimbing puteri ke arah penyuburan dan pengembangan potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah bersesuaian dengan falsafah pendidikan negara. Baik, kalau peringkat sekolah tu daripada umur berapa cikgu boleh menyertai Pergerakan Puteri Islam? Okey, dia tahap 2 lah, iaitu tahun 4. Tapi ada sekolah yang tahun 3 dah masuk Pergerakan Puteri Islam. Baik. Jadi sekolah rendah tahun 4 dan sekolah menengah bermula pada tingkatan 1. Tingkatan 1 boleh sertai. Nampaknya kita dah tahu serba sedikit tentang latar belakang, bagaimana penubuhannya bermula di Malaysia daripada tahun 60-an lagi ya cikgu, dan juga perkembangannya, serta kita dah tahu dengan lebih lanjut bahawasanya bukanlah aktiviti kerohanian semata-mata, tetapi banyak lagi aktiviti yang dapat dilibatkan guru dan murid-murid di dalam Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Kita nak tahu dengan lebih lanjut, tetapi sebelum itu, murid-murid, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini ke slot core kurikulum Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali menonton slot core kurikulum Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia bersama saya Nisa K dan Cikgu Engku. Hari ini Cikgu saya sangat teruja sebab tengoklah uniform yang saya pakai ni, tapi uniform ni Cikgu saya tak pernah pakai masa di sekolah dulu. Apa beza uniform saya dengan uniform Cikgu? Silakan Cikgu. Okey, uniform yang cikgu pakai ni ialah uniform rasmi, baju kurung, berpesak. Baik. Kemudian kain dia bersusun di sebelah kiri dan baju kurung ni juga dipakai oleh pelajar dan cuma beza dia ialah untuk puteri dia ada lencana puteri. Okey. Untuk cikgu dia akan tulis di dalam lencana dia guru pemimpin. Ini baju kurung rasmi, kurung nombor 1 lah. Okey, yang Nisa pakai ialah baju kawat. Baju kawat ni biasanya dipakai waktu pertandingan kawat ataupun kawat untuk rumah sukan, hari kejohanan olahraga. Dan untuk baju kawat ni kalau tengok pada Nisa lah, kita ada lencana puteri, kita ada mesti ada name tag dan kita ada pangkat dia di sini. Nisa pangkat dia ialah Mega Puteri, Ketua Puteri. Wow. Dan kalau tengok pada lencana dia sebelah kanan tu ialah lencana Puteri Bongsu Cemerlang. Cemerlang lagi. Dan kemudian tengok pada bahu dia, dia ada pangkat dia tu ialah untuk Puteri Bongsu. Dan kita adalah untuk dia punya tag tepi tu PPIM. Kemudian di mana? Kalau Kedah, Kedah lah. Tapi yang Nisa pakai ialah wilayah Sultan Kuala Lumpur. Okey, dan untuk baju kawat ni juga dia akan berbeza lah. Sebab kita ada pangkat. Pangkat di sini puteri biasa. Kemudian yang ini adalah jika dia dah ada pangkat puteri kecil, puteri bongsu. Kemudian puteri kecil, puteri tengah dan juga puteri sulung. Dan lencana juga berbeza. Tadi Nisa pakai puteri bongsu cemerlang. Okey, kalau puteri bongsu sekolah rendah ataupun sekolah menengah ada puteri bongsu. Okey, dan kemudian ada puteri kecil. Kemudian kita ada puteri tengah, dan puteri sulung yang berwarna merah. Yang berwarna merah. Lain-lain rencananya. Kalau sekolah rendah dengan sekolah menengah, cikgu, apa perbezaan uniform yang dipakai oleh kedua-duanya? Okey, untuk sekolah menengah, kita pakai, kalau kawat sama je. Yang membezakan adalah lencana. Baik. Okey, untuk baju riadah, baju yang satu lagi, baju nombor 3 lah, iaitu t-shirt riadah. T-shirt riadah, untuk sekolah menengah, dia t-shirt dia shocking pink. Baik. Untuk sekolah rendah, t-shirtnya adalah light pink sahaja. Jadi beza dia. Untuk seluar sama. Dan untuk tudung, okey, tudung dia samalah, sama ada tudung segitiga ataupun tudung bulat. Okey, yang membezakan ialah color je, warna t-shirt. Baik, tona warnanya berbeza. Kalau untuk sekolah menengah dia lebih pekat ya. Kalau untuk sekolah rendah dia lebih lembut lagi. Nampaklah macam adik-adik ni comel je memakai baju berwarna merah jambu. Cikgu, saya nak tanyalah, uniform kawat ni kan, wah, bila saya pakai rasa kemas, rasa terletak, rasa bangga jadi ahli pergerakan Puteri Islam. Boleh tak kalau saya nak pakai selalu? Ataupun ada waktu-waktu tertentu je, cikgu? Okey, dia kebiasaannya dipakai waktu pertandingan kawat ataupun ada pertandingan waktu-waktu kejohanan. Tapi ada setengah sekolah memang pakai. Murid-murid boleh pakai untuk waktu koko. Pada hari Rabu. Hari Rabu. Jadi bergantung pada sekolah masing-masing jugalah. Kalau dapat pakai uniform di setiap hari Rabu, berbangga menjadi ahli pergerakan Puteri Islam. Bagaimana dengan lencana, cikgu? Apa kisah di sebalik lencana pergerakan Puteri Islam ni? Okey, jadi lencana ni untuk mendapatkan lencana mengikut tahap, dia perlu melalui beberapa ujian tahap. Jadi ujian tahap bagi sekolah rendah hanyalah puteri bongsu. Baik. Okey, puteri bongsu dan setelah dia lulus puteri bongsu, kita ada buat imtihan. Yang ini di peringkat kebangsaan. Okey, kalau puteri bongsu biasa di peringkat sekolah sahaja. Baik. Untuk puteri bongsu cemerlang, dia perlu menjalani imtihan di peringkat kebangsaan dan kebiasaannya dia 3 hari 2 malam. Okey, dan dalam tu dia ada pelbagai ujian lah untuk mendapatkan puteri bongsu cemerlang. Dan jika dia berjaya lagi dengan markah yang tinggi, dia boleh dapat puteri kaisar. Dan bila dia lebih cemerlang, dia boleh dapat tokoh puteri harapan. Itu sekolah rendah.
Berbagai pencapaian. Ya, boleh berbagai pencapaian. Dan untuk sekolah menengah, kita ada bermula dengan putri kecil. Tetapi ada setengah murid, dia tak ada putri bongsu semasa sekolah rendah. Baik. Jadi dia terpaksa membuat ujian untuk putri bongsu di sekolah menengah. Tetapi dia boleh buat sekali. Oh, dia buat sekali. Putri bongsu dan putri kecil serentak. Putri bongsu dan putri kecil serentak. Dan selepas kemudian penilaiannya peringkat sekolah sahaja. Dan seterus dia dah lulu pada tingkatan 1, tingkatan 2. Baik. Putri bongsu, putri kecil. Okey, dia boleh teruskan penilaian untuk tahap seterusnya iaitu putri tengah. Putri tengah ni biasa tingkatan 3 atau 4 lah. Baik. Tapi kalau dia dapat tingkatan 3, tingkatan 4 dia boleh buat putri sulung. Putri sulung. Okey, dan putri sulung ni di tingkatan 4 dan 5. Okey, untuk tingkatan 4 dan 5, kalau katakan dia berjaya, dia boleh menjalani imtihan. Imtihan ni maksudnya ujian jugalah. Baik. Ujian ni kita jalani di peringkat kebangsaan. Selama 3 hari 2 malam jugalah. Tapi Baik. sebelum ni kita buat 4 hari. Tetapi dah dipendekkan waktu, kita jadi 3 hari 2 malam. Baik. Jadi jika dia lulus Putri Sulung Cemerlang, dia akan bila berjaya dia boleh dapat Putri Az-Zahra. Wah. Dan dia boleh dicalonkan sebagai tokoh putri pada tahun tersebut. Tokoh putri itu peringkat sekolah saja ke atau peringkat lebih Peringkat tinggi? kebangsaan. Peringkat kebangsaan. Jadi biasanya 1 tahun seorang sajalah baik. untuk Jadi, tokoh putri. dalam ramai-ramai ahli pergerakan putri Islam tu nak jadi yang satu-satunya yang mendapat anugerah tokoh tersebut, pastinya banyak pencapaian yang perlu dicapai oleh murid tersebut. Cikgu, saya nak tanya, kita dah tahu uniform, kita dah tahu lencana, apa perbezaan ataupun ada tak jenis uniform yang lain, contohnya uniform korporat ke untuk pergerakan putri Islam? Uniform korporat hanya untuk guru. Untuk guru? Untuk baik. guru sahaja. Okey, jadi uniform korporat sama aja macam uniform kawat juga, tetapi untuk guru dia hanya ada guru pemimpin ataupun kita ada uniform korporat untuk jurulatih. Baik. Yang berbezanya adalah apa orang kata lencana dia. Lencana saja yang berbeza. Baik. Oh, maknanya uniform korporat ini tidak dipakai di sekolah lah. Boleh, cikgu boleh pakai. Cikgu boleh pakai sama ada uniform rasmi. Okey, mungkin dia nak ubah. Orang kata dia pakai uniform korporat. Baik. Dan mungkin hari tu dia nak buat aktiviti, dia boleh pakai uniform riadah guru. Oh, maknanya setiap uniform ini akan dipakai pada waktu-waktu tertentu. Ya. Kalau uniform riadah tu hanya pada waktu latihan sahaja ke? Untuk aktiviti atau perkhemahan, bila waktu perkhemahan takkan cikgu nak pakai uniform rasmi. Betul. Kena pakai uniform riadah. Maknanya Jadi uniform riadah ialah t-shirt purple, seluar purple dan tudung purple. Wah, ada setiap aktiviti tu ada uniform dan juga pakaian yang bersesuaian. Contohlah cikgu, saya nak pergi perkemahan pergerakan putri Islam. Apa baju-baju yang biasanya murid-murid ni bawa? Okey, biasanya baju riadah. Baju riadah. Jadi tak perlu bawa baju lain, baju riadah sahaja. Baju riadah, maknanya mereka kecuali ada pertandingan kawat. Kalau ada tata cara, kita ada tata cara penyumpaan, itu kita akan pakai baju kawat. Baju kawat. Pernah tak cikgu ahli-ahli pergerakan putri Islam ni terlibat dengan acara-acara rasmi yang memerlukan mereka untuk berkawat, pakai baju kawat? Pernah. Sebab pernah waktu bila sambutan kemerdekaan, kita pakai baju kawat lah. Dan pernah sekali tu kita buat sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan dan juga negeri, kita pakai baju kawat. Itu kita dah tahu tudungnya bagaimana, uniform bajunya bagaimana, ada yang pakai seluar, ada yang berbaju kurung. Kalau kasut cikgu, kalau di sekolah saya tahu murid-murid kena pakai kasut sekolah. Kalau saya pakai kasut kawat, macam mana? Nak kena kasut pakai? Kawat putri Islam simple saja, kasut hitam. Kasut warna hitam. Kasut warna hitam. Baik, jadi tak perlu pakai kasut Tak warna perlu merah pakai, jambu ya? Tak perlu. Nanti ada yang nak pakai kasut merah jambu, cikgu. Dan untuk baju riadah kita pakai kasut sukan. Boleh pakai kasut sukan. Bersesuaianlah dengan tujuannya, iaitu untuk beriadah. Contohnya cikgu, kalau saya lah masuk pertandingan kawat. Saya masuk pertandingan kawat. Baju kita dah tahu dah kena pakai baju ni. Lencana tu cikgu. Kalau lencana tu adakah saya perlu pakai semua lencana pencapaian saya? Pakai satu saja yang tertinggi. Yang tertinggi. Katakan sekarang ni Nisa tertinggi putri bongsu. Baik. Nisa pakai putri bongsu cemerlang. Putri bongsu cemerlang. Takkan nak pakai sampai 4 lencana. 4, 5. Maknanya lencana. perlu pakai yang tertinggi. Yang di atas bahu ni seperti yang murid-murid dapat lihat ya, penonton di rumah, perbezaannya adalah berapa garisan yang ada kan cikgu kan? Ya, Boleh berapa tunjukkan garisan. sekali lagi.
Maknanya daripada yang pertama tu, Ni ahli biasa. ahli biasa, yang kosong saja. Yang ini ialah putri bonsu. Yang macam Nisa pakai ada satu putri bonsu saja lah sekolah garisan. rendah. Baik. Ataupun sekolah menengah. Muda lagi. Boleh. Okey, kemudian putri kecil. Ada 2 line. Ada 2 garisan. Putri tengah ada 3 line. Dan putri sulung. Ada 4 garisan garis. pada lencana yang terletak di bahagian atas bahu uniform yang dipakai. Itu uniform kawat. Uniform kawat. Baiklah, murid-murid kita dah tahu dah. Oh, ini sebenarnya yang biasa kita lihat di sekolah-sekolah, baju kurung, Baju kurung. berkain warna merah jambu dan juga tudung. Kalau tudung pakai yang kosong tak apa cikgu, yang tak ada boleh, logo? boleh. Masih boleh. Maknanya beli yang dah siap. Beli lah yang ya, dah cikgu? siap boleh. Itu lebih memudahkan. Kalau dapat beli yang ada logo pun Lagi. bagus juga. Baiklah, murid-murid kita dah kenal dengan lebih lanjut tentang uniform dan juga lencana Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke slot core curriculum Badan Beruniform di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Puteri Lembaga Islam riang gembira, tetap taat kepada Allah dan Raja, berkorban untuk agama dan negara, dunia akhirat mendapat bahagia. Itu dia murid-murid, selamat kembali menonton slot core curriculum Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Masih bersama Nisa. Cikgu, macam mana cikgu? Sedap tak saya nyanyi? Betul ke lagu tu tadi? Sedap, betul. Betul cikgu. Okey. Saya dah berlatih ni tadi cikgu. Jom kita nak teruskan bercakap mengenai tentang sedikit lagi informasi-informasi berkaitan Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Cikgu saya nak tanyalah, setiap logo pasti ada maksud dia tersendiri. Mungkin ada maksud di sebalik warna, tulisan, bentuk. Macam mana kalau dengan logo Puteri Islam cikgu? Okey, logo Pergerakan Puteri Islam Malaysia dengan satu lingkungan bulat berwarna hijau diapit dengan lingkungan Baik. berwarna kuning dan di dalam lingkungan hijau tu bertulis Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Baik. Dan di tengah logo tersebut terdapat satu bulatan putih dan di dalamnya ditulis dengan huruf Jawi permulaan daripada perkataan Pergerakan Puteri Islam iaitu Pa Alif. Dan di bawah logo itu tertulis perkataan puteri bagi ahli puteri. Baik. Okey, dan bagi guru pemimpin tertulis guru pemimpin. Lainlah kalau tulisan tu puteri, maknanya saya pakai Maknanya puteri. puteri. Kalau guru pemimpin, guru pemimpin. Warna-warna pada logo ataupun lencana Puteri Islam ni cikgu, apa maksud di sebaliknya? Ada kisah ke di sebaliknya? Okey, untuk warna samar ataupun pink, maksudnya adalah keharmonian dan juga kelembutan. Warna kuning maksudnya ialah ketaatan dan kesetiaan. Kesetiaan. Baik. Putih bermaksud kesucian. Hijau agama, takwa. Baik. Dan kemudian untuk nama-nama tu Pergerakan Puteri Islam dan juga tulisan Jawi tu memang merujuk kepada Pergerakan Puteri Islam. Baiklah. Di belakang kita ni ada bendera. Dengan warna, saya kira warna yang wajiblah untuk Pergerakan Puteri Islam, warna merah jambu. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit tentang bendera yang ada di belakang kita. Okey, bendera Pergerakan Puteri Islam berbentuk segi empat berwarna merah jambu. Baik. Dan di tengah-tengah terdapat lencana pergerakan. Jadi ukuran lencana adalah sepertiga daripada ukuran bendera. Jadi penggunaan bendera iaitu pada setiap upacara rasmi dan Baik. juga pada masa tata cara perjumpaan. Dan untuk kedudukan bendera, bila ada tata cara perjumpaan, kita ada negara, bendera negaraku, kemudian kita ada bendera puteri dan kemudian kita ada bendera negeri. Lain ya cikgu. Ada perbezaan setiap satunya. Kalau kita tahu setiap badan pergerakan ataupun setiap organisasi mesti ada cogan kata. Bagaimana dengan Pergerakan Puteri Islam? Okey, cogan kata Puteri Islam ialah berilmu, beriman dan juga beramal. Berilmu,
beriman dan beramal. Ahli-ahli pergerakan Puteri Islam mesti ingat tahu apa yang dikongsikan setakat ini. Macam mana pula cikgu kalau kita nak katakan setiap upacara tu mesti ada macam nyanyian lagu macam saya nyanyikan tadi ataupun ada bacaan ikrar. Macam lagu tadi, apakah tata cara yang sesuai cikgu? Tadi saya duduk. Boleh ke cikgu? Okey. Untuk secara tak rasmi ataupun kita belajar dalam kelas memang boleh duduk, tak ada masalah. Tetapi untuk acara ataupun upacara rasmi, contohnya tata cara perjumpaan ataupun tata cara penutupan. Okey, untuk tata cara perjumpaan, kita ada bacaan ikrar, kita ada bacaan lagu, kita kena berdiri dalam keadaan bersedia. Berdiri dan bersedia. Ikrar ni mestilah wajib dihafal atau diingat oleh setiap ahli pergerakan Puteri Islam Malaysia kan cikgu kan? Ya. Cikgu, kalau ikrar tu, adakah ikrar tu sama untuk semua? Macam untuk sebab kita ada peringkat guru, kita ada murid-murid, adakah sama? Tak sama. Untuk guru ada yang lain. Sekarang boleh tak Nisa bacakan ikrar untuk puteri? Boleh cikgu. Saya rasa kan untuk ikrar ni saya kena betul-betul mengikut tata cara yang sesuai. Ya. Saya kena berdiri betul Berdiri, tak cikgu? betul. Okey, saya kena berdiri. Baik cikgu. Okey, saya berdiri. Ini ada ikrar di hadapan saya ni. Saya pegang cikgu boleh ya? Okey, sekarang ni kena Baik. up. Angkat tangan kanan ni cikgu. Paras mana cikgu? Sini okey? Paras. Okey. Dekat bahu ni. Baiklah. Saya akan bacakan ikrar puteri. Murid-murid di rumah, jom kita baca bersama-sama. Sesiapa yang ahli pergerakan Puteri Islam yang sedang menonton, kita baca bersama-sama. Bahawa kami, ahli-ahli pergerakan Puteri Islam Malaysia, berikrar akan taat kepada Allah, Rasul, pemerintah, guru dan ibu bapa, memperkukuhkan iman dan memperbaiki akhlak, membangunkan diri dengan sempurna, mengukuhkan silaturahim sesama puteri, berkhidmat untuk keluarga, masyarakat dan negara. Okay, up. Turun begitu betul, barulah boleh duduk. Wah, itu dia. Saya dah lama tak baca ikrar ni. Sekarang murid-murid kena ingatlah ikrar yang dibaca pada setiap kali tata cara cikgu ya. Tata cara perjumpaan. Maknanya ikrar dan lagu adakah akan dilaungkan ataupun dinyanyikan setiap kali acara? Setiap tata cara perjumpaan. Sebab kita ada tata cara setiap kali aktiviti, sepatutnya di sekolah lah. Baik. Sekolah kita kena mulakan kita punya aktiviti dengan tata cara perjumpaan. Dan dalam tata cara itu kita ada Asmaul Husna satu, kemudian kita ada lagu puteri dan kemudian kita ada doa, kita ada ikrar. Kalau untuk nyanyian lagu kan, macam cikgu sebutkan tadi, kalau dalam yang keadaan tidak rasmi di dalam kelas, macam Nisa tadi tengah belajar mengenai lagu, bolehlah duduk. Kalau berdiri, berdiri yang macam mana cikgu? Nak kena berdiri tangan di belakang ke, tangan di depan dengan ke? tangan bersedia. Bersedia. Kiri dan kanan macam ni cikgu Ya. Genggam atau boleh lepas dia? Boleh genggam. Boleh genggam. Baiklah. Ini berdiri untuk menyanyikan lagu. Kalau lencana kan cikgu kan, sebenarnya lencana ni adakah dia perlu mendapatkan secara rasmi di sekolah melalui guru ataupun sebenarnya mereka boleh beli sahaja di mana-mana? Okey, untuk lencana kita boleh dapatkan daripada HQ di Darul Puteri Ceras. Okey, dan guru-guru boleh, biasanya dia akan order melalui online. Baik. Di Darul Puteri. Okey, pelajar-pelajar kalau boleh lah, puteri-puteri jangan beli di kedai-kedai. Sebab dia di kedai-kedai itu dia tak sama dia punya lencana. Takut nanti ada kesilapan ni cikgu ya? Ya. Nanti bila pakai, lainlah lencana saya dengan lencana kawan saya. Lain pula bentuk ataupun rupa dan mungkin warna yang digunakan. Warna yang digunakan. Jadi eloknya dapatkan melalui guru, yang mana guru akan membeli secara atas talian dengan HQ. Di mana tadi cikgu? Di Darul Puteri Ceras. Darul Puteri Ceras. Baiklah, tadi saya dah belajar lagu. Tapi saya nak tahulah keseluruhan lagu dan mungkin ada ahli-ahli pergerakan Puteri Islam Malaysia di rumah yang nak nyanyi bersama-sama. Boleh cikgu? Boleh. Saya pasang lagu lah. Saya pasang lagu muzik. Wah, seronok sikit kan cikgu kan? Nak nyanyi bersama-sama. Boleh? Okey, kita duduk cikgu boleh ya? Boleh. Memandangkan kita ni di dalam proses macam Nisa sendiri nak belajar lagu pergerakan Puteri Islam Malaysia. Murid-murid di rumah, kalau ada yang dah hafal, saya ahli PBIM, boleh nyanyi bersama-sama. Sebelum kita nak nyanyi lagu tu kan cikgu kan, saya nak tanya mengenai suluh kata. Mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih lanjut tentang suluh kata berkaitan dengan pergerakan Puteri Islam Malaysia. Silakan cikgu. Okey, suluh kata puteri. Okey, P bermaksud patuh kepada ibu bapa. Baik. U agama, berteraskan Al-Quran dan Al-Hadis. T taat kepada Allah dan Rasul.
E. Era Ukhuwah Islamiah. R. Rela berbakti kerana Allah. I. Iman dipupuk, ilmu dituntut. Untuk I, insaf iaitu I, insaf diri ia kepunyaan Allah. Baik. Dan kepada Allah ia kembali. Dan S, solat ditunai setiap waktu. L, larangan Allah dijauhi. A, akhlak mulia pengukuh keimanan. Dan M adalah muslimah mukminah rakyat seperjuangan. Ya, tu dia suluh kata untuk perkataan puteri Islam tu. Setiap huruf tu ada maksud-maksud di sebaliknya. Sama macam logo atau lencana yang kita bincangkan tadi, Cikgu. Sekarang ni, jom kita nak pergi kepada lagu pergerakan Puteri Islam Malaysia. Wah, murid-murid ada yang dah bersedia lah, Cikgu. Saya pasangkan lagu, kita nyanyi bersama-sama boleh ya? Boleh. Saya kena pegang lirik, saya tak hafal lagi sebab saya tengah belajar. Cikgu dah hafal. Okey, jom kita nyanyi bersama-sama. Kalau dalam tata cara rasmi kena berdiri. Ya. Sekarang kita duduk dulu. Puteri Lembaga Islam riang gembira, tetap taat kepada Allah dan Raja, berkorban untuk agama dan negara, dunia akhirat mendapat bahagia, berusaha mencari pengetahuan, berbakti membuat kebajikan, belajar mencapai kemajuan, bersemangat penuh keimanan. Puteri Lembaga Islam riang gembira, tetap taat kepada Allah dan Raja, berkorban untuk agama dan negara, dunia akhirat mendapat bahagia. Ya, itu dia lagu yang wajib dihafal, wajib diingat oleh setiap ahli pergerakan Puteri Islam Malaysia. Maknanya, Cikgu, lagu ini dinyanyikan bukan setakat di acara rasmi tapi semua peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah juga menyanyikan lagu ini. Baiklah murid-murid di rumah, sekarang kita dah tahu dah serba sedikit tentang di sebalik lencana yang dipakai tu ada kisah dia, ada maksudnya kenapa warna-warna yang ada pada lencana itu digunakan. Kita dah tahu serba sedikit tentang suluh kata lagu pergerakan Puteri Islam Malaysia. Sekarang ni ada yang nak sambung menyanyi lah, Cikgu, di rumah. Kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke slot core kurikulum Badan Beruniform di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot core kurikulum Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Engku untuk bercerita dengan lebih lanjut tentang Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Sekarang, Cikgu, saya pasti ramai nak kenal siapakah di sebalik struktur organisasi bagi Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Peringkat apa yang Cikgu nak kongsikan? Okey, peringkat kebangsaan, di mana di peringkat kebangsaan kita kenali dia sebagai Majlis Pentadbir Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Kita tak sebut ahli jawatankuasa, kita sebut Majlis Pentadbir. Majlis Pentadbir. Okey, di dalam organisasi itu kita ada yang dipertua. Okey, ada naik yang dipertua 1, naik yang dipertua 2, dan kemudian kita ada setiausaha kehormat, bendahari kehormat dan juga 14 ahli jawatankuasa iaitu ahli pentadbir. Okey, itu di peringkat kebangsaan. Kalau di peringkat sekolah ada organisasi di peringkat yang sekolah tertentu? Organisasi dia bermula dengan pengetua ataupun guru besar, dan seterusnya ialah penolong kanan iaitu penyelaras, biasanya penolong kanan co-curriculum. Baik. Dan kemudian kita ada guru kanan co-curriculum juga, ketua guru pemimpin, dan ketua guru pemimpin di bawah ketua guru pemimpin kita ada guru pemimpin. Baik. Dan di bawah tu kita ada mega puteri. Mega puteri ni adalah ketua puteri macam Nisa sekarang ni lah. Saya adalah mega puteri. Okey, dan bawah mega puteri kita ada penolong ketua puteri iaitu mega Sari. Dan kemudian kita ada Puteri Bestari. Puteri Bestari ni ialah sama ada setiausaha ataupun bendahari. Baik. Dan kemudian Puteri Kejora adalah penolong setiausaha ataupun penolong bendahari. Dan seterusnya adalah Puteri Saujana iaitu ketua pasukan, dan juga Puteri Mestika adalah ketua kumpulan. Baik. Okey, jadi biasanya kalau katakan di sekolah kita ada
90 orang ahli. Baik. 90 orang ahli bermaksud kita kena tubuhkan sebanyak 2 pasukan. Jadi 2 pasukan maksudnya 45 bagi 1 pasukan. Baik. Okey, dan setiap pasukan tu akan diagihkan kepada kumpulan. Baik. Okey, jadi kumpulan tu ketua dia tadi ialah Puteri Mastika. Okey, ketua kumpulan ni maknanya setiap kumpulan ada 15 orang ahli puteri. Dan ahli-ahli puteri ni kita kenali sebagai Permata Puteri. Jadi setiap pangkat tu ada nama-nama tersendiri. Macam Nisa pakai sekarang ni ialah Mega Puteri. Di mana Nisa adalah ketua puteri. Mungkin di sekolah kan. Baiklah cikgu. Apa keahlian setakat inilah, berapa ramai dah keahlian mungkin di sekolah cikgu sendiri ataupun secara keseluruhannya? Okey, kalau Malaysia. seluruh Malaysia 116,563. Wow. Okey, itu untuk ahli puteri. Kalau di sekolah cikgu sendiri di bawah naungan Di sekolah di bawah naungan seramai 96 orang ahli puteri. Ramai 96 ahli puteri. Maknanya tadi terbagi kepada 2. Terbagi kena lebih lagi lah. Kena lebih 3 lagi. pasukan lah. 3 pasukan. Baiklah. Bagaimana pula dengan catat organisasi di peringkat kebangsaan? Siapakah yang dipertua di sebalik pergerakan Puteri Islam Malaysia ni cikgu? Okey, sebelum kita kenali yang dipertua sekarang, okey, kita kenali dahulu yang dipertua pertama. Okey, yang dipertua pertama iaitu Yang Amat Berbahagia Tuh Puan Noh Ashikin Ismail. Dilantik sebagai yang dipertua PPIM yang pertama pada tahun 1969. Okey, yang dipertua kedua iaitu Yang Amat Berbahagia Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dan untuk yang dipertua yang ketiga iaitu Yang Amat Berbahagia Datin Seri Endun Mahmud. Okey, yang dipertua keempat iaitu Yang Berbahagia Puan Sri Hajah Azizah Haji Tumin. Dan yang dipertua sekarang iaitu Yang Berbahagia Datin Hajah Badiah Abdul Manan. Baiklah. Maknanya kalau kita pergi ke bangunan yang disebutkan sebentar tadi cikgu, di mana tadi Darul Puteri? Darul Puteri. Darul Puteri, kita dapat lihatlah semua catat organisasi tersebut. Ya. Baiklah. Apa aktiviti yang boleh dilakukan kalau kita pergi ke Darul Puteri tu cikgu? Darul Puteri tu dia ada kedai. Okey, dia ada kedai. So bolehlah beli barang-barang keperluan Puteri Islam di kedai Darul Puteri. Dan kemudian kita ada asrama. Dikenali sebagai Asratel Wan Azizah. Kita ada asrama. Dan di situ ada HQ. Jadi maknanya segala pengurusan pentadbiran adalah di HQ di Darul Puteri. Maknanya kalau nak mendapatkan uniform lencana yang betul, yang tepat, pergilah kepada Darul Puteri ataupun boleh tempah melalui guru anda dan guru anda akan tempah di Darul Puteri. Cikgu, saya nak tahulah, adakah saya sebagai ahli, sekarang dah ahli lah pergerakan Puteri Islam Malaysia di sekolah, saya dah habis SPM. Sampai setakat itu saja ke atau saya boleh teruskan lagi keahlian saya? Okey, selepas SPM masih lagi boleh meneruskan sebagai ahli pergerakan Puteri Islam, iaitu masuk ataupun menyertai skuad puteri. Okey, skuad puteri ni dia bermula daripada selepas SPM dan kemudian skuad puteri ni banyak dia bergiat dalam kegiatan khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat. Antaranya cikgu, apa aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat yang pernah dilaksanakan atau dilakukan oleh skuad puteri ni? Okey, untuk skuad puteri ni biasanya yang telah dilakukan yang telah dilakukan iaitu kita bergerak ke hospital-hospital dan kemudian kita membuat derma, kutipan derma dan kita agihkan. Hari itu kita pernah buat untuk ke Kemboja. Maknanya peringkat antarabangsa pun mereka boleh terlibat. Boleh. Bagaimana dengan aktiviti-aktiviti mungkin kemasyarakatan, adakah dilakukan juga oleh ahli skuad puteri ni? Ya, ada. Contohnya skuad puteri dia akan bergerak mencari sumbangan. Kita mencari sumbangan dan kita akan bergerak ke hospital-hospital memberi sumbangan dan contohnya kalau katakan ada banjir kilat, kita akan buat sumbangan, kita cari sumbangan dan kemudian kita bagi bantuan lah. Bagi bantuan kepada mereka yang terlibat dengan masa banjir. Baiklah. Saya pasti sebenarnya banyak lagi aktiviti saya nak tanyalah kepada Cikgu Engku selaku guru pemimpin pergerakan Puteri Islam Malaysia dah 28 tahun. Apakah pencapaian tertinggi murid ataupun ahli pergerakan Puteri Islam Malaysia di bawah naungan Cikgu Engku sendiri yang mereka dah capai setakat ini? Aktiviti apa boleh ceritakan dengan lebih lanjut?
Okey, kalau yang terkini sewaktu pertandingan Hari Puteri baru saja berlangsung 2 minggu lepas, anak puteri lah Baik. SMK Payung Bunting telah mendapat johan pertandingan buku log bagi kategori puteri tengah dan juga puteri bongsu. Baik. Itu yang terkini lah. Dan kemudian sebelum ni pun dalam perkhemahan dapat tempat keempat sahaja. Wah. Tapi tempat keempat pun untuk keseluruhan perkhemahan. Oh, dah bagus, Sebab cikgu. keseluruhan perkhemahan tu bermaksud puteri-puteri ni dia pertandingan dalam orienteering, explore race, bergabung dengan kemah dan juga gabungan bersama dengan persembahan malam. Wah, Jadi semua maknanya lengkap. ada yang 3 tu dijadikan sebagai keseluruhan lah untuk Baik. perkhemahan. Tapi nombor 4 lah. Tak apa cikgu, nombor 4 tu dah sangat-sangat bagus sebab berapa banyak kumpulan yang mereka bertanding ni, mereka dapat tempat keempat dalam banyak-banyak yang bertanding tu. Cikgu ada sebutkan tentang Hari Puteri. Mungkin cikgu boleh ceritakan dengan lebih lanjut, Hari Puteri ni hari apa? Apa yang istimewa tentang Hari Puteri ni? Okey, Hari Puteri ni sebenarnya hari kita nak sambut penubuhan Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Okey, tapi kita ikut tarikh dia lah. Kita baik. buat je dalam untuk Hari Puteri ni kita ada pertandingan-pertandingan. Pertandingan. Jadi pertandingan ni biasanya kita akan merujuk kepada bidang-bidang. Baik. Sebab nanti kita akan belajar berkenaan dengan kemahiran bidang-bidang. Okey, jadi dalam Puteri Islam ni contohnya pertandingan katakan seni suara. Seni suara kita ada pertandingan sajak. Saja. Baru ni kita buat pertandingan sajak. Kemudian kita ada pidato. Pidato. Baik. Tapi pidato kita kenali sebagai da'i, da'i cilik, da'i cyber. Wah. Dan kemudian kita ada hafazan. Hafazan. Untuk kemahiran, pertandingan yang kita buat ialah kemahiran baru ni kita balut ketupat. Kalau saya dah kalah tu cikgu, saya tak boleh balut ketupat. Dan untuk cikgu pun kita ada pertandingan. Ada juga. Okey, untuk cikgu kita buat pertandingan baru ni kita buat menggubah dan menghias pulut kuning. Tapi bukan setakat gubah, kena masak. Kena masak. Kena masak dan kemudian Kena hias hias lagi. Tema dia ialah Hari Jadi Ibu. Wah, sangat-sangat menarik. Saya dapat bayangkan sungguh meriah. Adakah Hari Puteri ni boleh disertai oleh ahli pergerakan puteri Islam sahaja atau seluruh sekolah boleh sertai? Disertai oleh ahli puteri sahaja. Ahli puteri. Baiklah. Adakah ia melibatkan sekolah itu saja ataupun seluruh sekolah? Yang ini kita buat peringkat negeri. Jadi biasanya ada peringkat negeri, ada peringkat daerah dan ada peringkat sekolah. Sangat-sangat menarik dan saya pasti saya dapat bayangkan acara Hari Puteri yang diceritakan oleh Cikgu Engku tadi sangat meriah disertai dengan pelbagai sekolah peringkat negeri. Baiklah murid-murid, setakat ini kita rasanya dah tahu banyak perkara mengenai pergerakan Puteri Islam Malaysia. Mungkin Cikgu Engku boleh ringkaskan sedikit apa yang telah kita sama-sama ketahui tentang PPIM hari ini. Okey, sekarang ni cikgu pasti kita ada pepatah tak kenal maka tak cinta. Betul. Okey, jadi sekarang ni rasa-rasanya semua murid dah kenal apa ataupun apa yang ada dalam pergerakan Puteri Islam Malaysia. Jadi sama-samalah join Puteri Islam. Nak kena sertai saya pun. Saya nak jadi mega puteri. Ataupun sekarang kalau dah habis sekolah Skuad puteri. Baiklah, boleh sertai pergerakan Puteri Islam Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Engku Asila Azni dari SMK Paya Kemunting Jitra Kedah kerana bersama-sama dengan kami di slot core kurikulum badan beruniform bagi pergerakan Puteri Islam Malaysia. Murid-murid di rumah, terima kasih kerana menonton. Teruskan menyokong saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Didik TV KPM